Ustazah boleh dengar suara saya? Dah. Ready. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. وجعلني وزيرا من أهلي هارون اشدد بأزري وأشركه في أمري kita bersyukur pada hari ini dapat live Ainul Mardiah yang mana yang merupakan seorang persona yang tidak asing lagi bagi kita dalam dakwah negara kita. Jadi izinkan saya untuk kita doanya Ustazah Ainul Mardiah. Ustazah di sana sihat? Sihat, Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sihat, cuba suara yang ni terputus-putus. Oh ya? Ha. Alright. Okey tak sekarang? Okey, Alhamdulillah. Okey ke? Okey. Okey. Suara saya jelas Okey. Saya kira saya dan Ustazah Ainul Mardiah ni punya sedikit persamaan lah kan. Kami pernah berkongsi satu kehidupan yang unik lah. Kami pernah bernaung bersama-sama di bawah naungan Darul Quran yang mana kami belajar bersama. Saya dalam program Persijalan Tahfiz, manakala Ustazah Ainul menuntut dalam program diploma tahfiz. Jadi kami pernah berada dalam proses menuntut ilmu pengetahuan dan juga proses tarbiyah sama di Darul Quran, alhamdulillah. So izinkan saya untuk memperkenalkan dulu Ustazah Ainul Mardiah binti Ismail. Beliau merupakan trainer di Hadith Training and Consultancy dan beliau juga merupakan panel rancangan Tanyalah Ustazah TV3. Beliau juga merupakan timbalan pengurus legasi Kakyah. Selepas ni saya macam nak iklankan sikit lah apa dia produk-produk legasi Kakyah ni. Dan beliau juga merupakan penulis buku. Seingat saya ada satu lagi buku yang viral lah. Kepunyaan beliau menulisnya. Tajuk buku tu Kucium Haruman Syurga tak silap saya. Dan memang buku tersebut memberi impak yang besar kepada masyarakat. Alhamdulillah. Kalau dari sudut pengajian, beliau mendapat diploma tahfiz wal qiraat Darul Quran Jatim, yang mana saya juga pernah mengenali beliau pada ketika ini, iaitu di Darul Quran Jatim. Beliau juga merupakan pemegang ijazah sarjana muda Al-Quran dan Qiraat Universiti Al-Azhar Mesir dan juga ijazah sarjana Master Quran Sunnah UIAM. Minta maaf rasa macam mic putus. Okey tak? Okey, dengar. Pada malam ini, program malam ni adalah program yang dulu-dulu kali diadakan oleh Kelab Muhammad Malaysia. Apa yang kami harapkan ialah satu momentum di bawah tagline My Book Time, iaitu
satu momen ataupun satu masa untuk buku. Biarlah masa untuk buku itu merupakan satu masa yang singkat, contohnya 15 minit, 30 minit dan even 1 jam hanya untuk buku dan ilmu. Dan juga my book time juga kita boleh definisikan sebagai MY, iaitu Malaysia Book Time. So antara gagasan yang kami ingin bawakan ialah agar program ini bahkan menjadi satu wave ataupun kesedaran momentum masyarakat Malaysia untuk memegang buku dan membaca buku dan menyebarkan kebaikan itu kepada seluruh masyarakat. Jadi untuk pengetahuan Ustazah Ainun, bersempena dengan tahun baru ini, kita memilih buku Bangkit karya Ustazah Ainun, yang mana buku ini sesuai dengan inspirasi kami, iaitu tahun 2021 ialah satu tahun kebangkitan untuk meneruskan perjuangan, meningkatkan kemajuan untuk okey. Seterusnya saya rasa soalan pertama lah saya ingin nyatakan di sini ialah saya rasa semua orang ada niat untuk menulis dan memberikan orang panggil manfaat kepada ummah kan. Cuma apa yang menyebabkan Ustazah Ainun rasa macam terbuka hati dan tercetusnya idea, inspirasi, pemikiran untuk menulis dan menyusun kembali karya Bangkit Wahai Anakku, yang mana yang saya pegang ni edisi kemiskinan. So apa yang menyebabkan Ustazah rasa macam perlu sangat buat buku? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya clear ke tak? Okey tak suara? Clear tak yang ni? Suara Kak? Clear. Clear. Kek sorry kan? Okey. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira kepada momen buku. Subhanallah, yang Ustazah rasa rare sangat, hebat, masya-Allah, terbaik sangat-sangat sebab ini kali pertama saya sendiri dijemput oleh orang yang meneraju kelab buku ya. Dia bukan perpustakaan tapi dia kelab yang ahli-ahlinya orang-orang muda, masya-Allah, yang cinta kepada ilmu, cinta kepada buku, dan masya-Allah saya sangat bersyukur di hari yang awal tahun 1 Januari ni dapat berkongsi sedikit sebanyaklah dengan sahabat-sahabat semua. Masya-Allah, dan saya yakin yang menonton hari ni bukanlah umurnya sekitar 20-an, 30-an, ramai 40-an juga, 50-an juga ya, mungkin menonton kita pada hari ini. Masya-Allah, sebab kan Dr. Yani friend Facebook Ustazah pun yang ramai veteran-veteran ke, kami ni dah berumur 30-an ke atas dah kan. Jadi perlu sangat kalau di Facebook ni memang dahagakan ilmu-ilmu, yang kita nak cari ilmu, nak cari semangat, nak cari pendorong, nak cari pimpinan supaya sama-sama hidup di atas muka bumi Allah ni sentiasa menyebarkan kebaikan, insya-Allah. So soalan ni subhanallah, pertamanya nak jawab kenapa saya menulis buku? Kenapa saya menulis buku? Soalan kenapa saya menulis buku ni adalah kerana yang pertama, bermula pada buku Kucium Haruman Syurga lagi sebenarnya. Ustazah sebenarnya memang berminat untuk menulis daripada kecil. Memang suka menulis. Suka tulis karangan, suka tulis suka tulis karangan. So benda-benda esei-esei ni lah kan. Okay. Then bila bila cita-cita tu, berdoa pada Allah SWT, kita doa, ya Allah, mudahkan aku untuk menulis buku sebab tak tahu nak tulis apa, tapi niat tu ada nak tulis buku. Sehinggalah
Allah gerakkan dan Allah aturkan. Dan masa saya pernah tinggal di Madinah, setahun setengah saya tinggal dekat Madinah, masa tu suami belajar dekat sana, saya pernah hantar propose, saya propose ke beberapa penerbit sebenarnya, nak tanya macam mana syarat nak tulis buku, macam tu lah. Tapi asyik tak berjaya je. Bukan senang tu bukunya, asyik tak berjaya je. Dan selalu sangat cari kat YouTube, apakah tips cara menulis buku. Masa tu macam yang selalu dikongsikan, macam ketika tu yang selalu dengar, baca bismillah lepas tu tulis. Jadi kita pun tengah-nganga lah, banyak dah bismillah baca ni kan. Tapi tak tahu nak tulis macam mana. Sehinggalah subhanallah, alhamdulillah, Allah bagi ilham dan push factor ketika tu. Memang saya perlu menulis kerana nak membukukan kisah almarhumah Nur Hamizah, sahabat ustazah yang dah meninggal dunia. Dan ketika itu memang niatnya bukan untuk diri sendiri, niatnya adalah moga-moga dengan para pembaca membaca kisah sahabat ustazah ni yang solehah Masya Allah, yang dah pergi dulu bertemu dengan Allah SWT, dapat sesuatu contoh dan mengalirlah pahala kepada beliau. Okey, dan buku Bangkit, di tangan saya buku Bangkit wahai anakku, sorry lah, memang dah guna hari-hari, baca hari-hari, selalu syarah, selalu dijemput, jadi memang buku pun dah ni dah kepek dah kan. Okey. Buku Bangkit wahai anakku ni, ustazah memang tulis kalau siapa ada di tangannya, sebab dalam buku yang penting adalah sebenarnya adalah kata pengantar tau. Kata pengantar sangat penting. So kalau tuan-tuan perempuan nak tahu sebenarnya isi buku ni pasal apa, kalau saya lah, cara buku saya akan minta, dan kata pengantar buku Bangkit wahai anakku ni ditulis oleh almarhumah Ustazah Syadia binti Abbas. Sebab buku ni sebenarnya lahir tahun 2000, tahun lepas. Waktu tu Ustazah Syadia masih ada, dan ini adalah edisi masa ni adalah buku edisi kemas kini. Yang ni baru fresh tahun ni punya. Baru sangat. Baru sebulan. Okey. Tak sampai sebulan lagi. Dan saya masih kekalkan Ustazah Syadia punya kata-kata sebab bagi saya terlalu mahal, Masya Allah, insan yang salehah. Dan memang Ustazah minta sangat almarhumah Ustazah Syadia tulis kata pengantar sebab dia sangat mencintai ilmu. Kan almarhumah ni, Masya Allah. Dan kenapa saya tulis buku ni, tuan-tuan perempuan, sebenarnya paling utama berbalik kepada surah Az-Zalzalah. Masya Allah. Surah Az-Zalzalah, Allah sebut di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah sebut di dalam Al-Quran yang bermaksud maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, nescaya dia akan melihat balasannya. Tafsir kepada ayat ini, tuan-tuan perempuan, siapa yang buat kebaikan walaupun sekecil perkara, kan, walaupun sekecil perkara, maka dia akan dapat balasannya. Dan siapa yang buat kejahatan walaupun sekecil perkara, sebesar zarah, maka dia akan juga melihat balasannya. Allahu Akbar, ayat ni memberi kesan yang selalu saya terfikir-fikir. Kan? Dan Nabi sebut siapa yang ajak kepada kebaikan, maka orang yang ikut buat kebaikan tu yang dia buat pun dapat pahala, orang yang ajak tu pun dapat pahala yang sama. Subhanallah. Sebab itulah yang menjadi tercetus antara punca utama saya menulis buku Bangkit wahai anakku ni, Dr. Yani, sebenarnya sebab masa tu saya tengok bila fikir-fikir yang saya sendiri boleh jadi umurnya tak tahu umur panjang ke tidak, kan. Kawan-kawan yang sebaya dah ramai dah yang tak ada. Jadi masa itulah saya terfikir, Masya Allah, moga-moga bila tengok anak-anak kan, anak-anak saya ni masih kecil lagi, 9 tahun, 8 tahun, kembar 4 tahun, dah masuk tahun baru, lupa, 10 tahun, 9 tahun, kembar 5 tahun, baby ni baru tak masuk setahun lagi. Jadi masa tu kan, kita kan sebagai ibu kan, bila kita tengok wajah anak-anak kan, anak-anak tengah tidur, jadi masa tu memang kita menangis kan, sayu, rasa sebab, dan selalu sangat. Dan apa yang Ustazah tulis pada permulaan buku ini, Ustazah tulis yang ni, dedikasi dedikasi buat anak-anak ni, memang inilah yang memang di tangan Dr. Yani ada kan, yang awal ni, dedikasi ni memang Ustazah tulis ni adalah memang daripada hati seorang ibu yang memang waktu kita bangun pagi-pagi tu kan, kita tengok wajah anak, masa tu selalu sangat timbul di hati, ya Allah,
tak tahu lagi berapa minit, berapa jam, berapa saat lagi yang kita ada untuk bersama dengan anak-anak, kan? Dan kalau kita ingat masa kecil, ayah kita, mak kita banyak sangat nasihat kita. Bila kita dah umur 30-an ni, dah besar, dah dewasa ni, apa yang kita ingat? Kita ingat nasihat-nasihat mereka. Dan kita rasa, ya Allah, sweetnya masa tu. Walaupun masa tu kita bukan dengar dengan mendengar macam ni kan. Sambil berlari-lari kita dengar. Kan? Tapi Masya Allah, itu nasihat yang masa tu lah saya rasa, boleh jadi ya Allah kalau aku meninggal, awal kan, boleh, moga-moganya buku ni akan jadi bekalan berharga untuk anak-anak. Panjang pula, wallahualam. Okey. Terima kasih Salma ini. Satu program dia macam overview yang sangat bagus lah. Dia niat sebenar menulis buku tu apa kan? Menjaga satu legacy untuk anak-anak sebagainya. Saya pun jadi terinspirasi untuk buat buku walaupun dalam anda tak tahu lagi nak buat pasal apa kan. Tapi sejujurnya saya ni dah habis dah baca buku ni. Alhamdulillah berjaya habiskan. Dan saya tertarik dengan susunan yang Ustazah buat. Yang pertama yang saya rasa tertarik ialah Almarhum Ustazah Syariah lah kan. Beliau juga publik dia yang walaupun sudah meninggalkan, tapi kesan daripada dakwah kan. Yang kedua ialah susunan buku ini tajuk dalam tajuk yang kedua tak silap saya ialah berkenaan mati kan. Itu dia. Saya ni kiri kanan sikit. Okey. Tajuk nombor 2 Ustazah ini pendekkan berkenaan saya dalam macam-macam jarang kita dengan kita orang yang kerjaan dapat aim untuk kita aim contohnya inilah istimewa dia kita pada mati dulu untuk mencapai tahap menjadi jenazah yang soleh. Jadi sebut jenazah yang soleh. Dan macam maksudnya untuk menjadi seorang jenazah yang soleh perlulah contohnya sebelum ni saya ingat awak bukan pendek. Awak hanya moderator. Jadi soalan tu pun moderator perlu mencetuskan idea. Jangan ambil tempat benda. Okey. Soalan seterusnya ialah saya kira panggil macam Islam. Dia perkara dalam buku banyak-banyak ni dengar tak? Itu aku clear. Tadi tak dengar, kurang dengar. Iya. Okey, alright. Sampai tadi tak dengar. Cik sampai mana tak dengar? Apa, it's okay, teruskan. Ulang balik soalan Dr. Yani. Okey. Sedikit saya ulang tadi. Saya tertarik dengan gaya penulisan Ustazah Ainun ataupun gaya susunan buku ini apabila Ustazah Ainun menekankan soal mati pada awal-awal buku ini. Yang mana jarang kita jumpa dalam mana-mana buku motivasi. Kita kena tidur kan. Biasanya kalau buku motivasi ataupun buku self-help ni dia akan tulis macam mana nak mencapai tujuan hidup, goal of the life, macam mana nak menjadi pelajar cemerlang. Sedangkan semua sekali itu kita berjaya dapat apabila kita tahu tujuan hidup kita. Yang mana kalau kita tahu menghadapi Allah SWT, kita akan hidup dalam
jalan yang baik untuk mendapatkan husnul khatimah. Itu bab nombor 2 dalam bukit Wahai Anakku lah. Itu bab yang paling mengesahkan jiwa saya. Ada satu lagi bab yang mengesahkan jiwa, tak apa, kita save lepas ni. Cuma untuk soalan seterusnya saya nak tanya Ustazah Ainul. Dalam banyak-banyak bab, apa bab yang paling mengesankan? Okey. Saya dapat dah soalan Dr. Yani ni. Okey. So malam ni saya santai-santai, so tak apa, saya terus jawab. Dr. Yani tanya dalam keseluruhan, pertama dari sudut susunan bab sebab sebagai seorang penulis, pertama bila kita ni tips untuk sahabat-sahabat yang rasa nak tulis buku bila saya dah menulis, setakat ni saya dah tulis Kucing Haruman Syurga, saya dah tulis Bangkit Wahai Anakku, Selamat Datang Wahai Ramadan, dan ada beberapa ibu lah, 3-4 ibu. Masya Allah, semuanya ilham daripada Allah. Allah yang tolong, Allah yang bagi tunjuk jalan. Kalau ikut saya sendiri, saya tak pandai. Tips yang pertama, bila kita nak menulis buku, bukan tajuknya, bukan tajuk buku. Sebab kalau kita letak tips, kalau kita letak benda pertama sekali kita nak tulis buku, tajuk apa nak tulis, memang out terus. Dia takkan datang. So ni saya nak share sangat, bagus sangat. Mungkin kalau saya berharap ada momen buku buat lagi, saya nak sangat share tips menulis buku. Semangat. Tips menulis buku. Sebab sebelum ni kan Dr. Yani kan, saya sendiri sebelum menulis buku, macam mana nak tulis buku ni? Dia tak sama tau dengan tulis karangan masa sekolah, tak sama macam tulis karangan masa kita Qadarul Quran ke kat kampus ke, tak sama. Sebab menulis buku, kita ada pertama kena tengok sasaran buku kita kepada siapa. Okey, macam buku Kucing Haruman Syurga saya yang pertama, target saya bukan anak-anak. Target saya adalah wanita, semua wanita. Dan semua wanita. Sebab apa? Saya adalah wanita, saya sendiri adalah wanita yang sentiasa mencari arah tuju hidup. Saya sendiri seorang wanita yang selalu mencari macam mana aku nak kuat ya Allah, macam mana aku nak tenang duduk atas muka bumi ni ya Allah, macam mana aku nak jadi ibu yang sabar, isteri yang sabar ya Allah. Itu buku yang pertama. So yang buku Bangkit Wahai Anakku ni, so sahabat-sahabat, macam mana nak tulis buku, pertama sekali kita kena tanya hati kita yang paling dalam, apa yang kita nak pembaca dapat daripada buku kita. Dakwah lah, kan. Apa yang kita nak, subhanallah, apa yang kita nak pembaca-pembaca ni dapat daripada buku kita. So sebenarnya buku Bangkit Wahai Anakku ni, Dr. Yani kan, saya sangat struggle untuk yang buku Bangkit Wahai Anakku ni, waktu saya tulis buku ni, sebab masa saya menulis buku Bangkit Wahai Anakku ni, saya meletakkan diri saya pada umur saya 7 hingga 17 tahun. Sebab sasaran saya yang membaca buku ini adalah anak-anak yang berumur sekitar 7 tahun hinggalah 17 tahun. Sebab mereka ini daripada awal remaja sehinggalah umur 17 tahun yang memang tengah cari identiti diri. Bayangkan masa kita kan Dr. Yani kan. Bayangkan Dr. Yani dulu masa umur 7 sekolah rendah dengan sekolah menengah. Kalau tanya anak-anak sekolah menengah sekarang, ya Allah, kalau jumpa orang handsome sikit dia minat dah orang tu. Korea, peminat Korea. So kita kata tak boleh. Dia pun tak faham kenapa kita kata tak boleh. Kenapa tak boleh? Umi boleh je suka kat Abah. Kenapa? Abah boleh je suka kat Umi. Kenapa kami tak boleh suka orang Korea? That's why masa Ustazah tulis buku Bangkit Wahai Anakku ni, sebab kita nak dan Ustazah selalu doa kat Allah, ya Allah bagi tulisan aku ni tulisan yang bukan short sendiri. Macam bukan tulisan kita rasa macam best sangat kan, padahal orang tak dapat apa-apa pun. Bagi lembutkan hati aku supaya aku boleh lembutkan hati orang lain, supaya aku boleh bantu orang lain, macam dia dapat sesuatu. That's why yang ni sebenarnya banyak sangat, kalau yang ni baca di akhir kan, penutup ni Ustazah memang tulis sebenarnya anak-anak Ustazah tulis kan, sebab Ustazah bayangkan buku ni dibaca oleh anak-anak. Pertama dibaca oleh anak-anak. Bila dibaca oleh anak-anak Ustazah, sebab selalu berprogram dengan anak-anak remaja, anak-anak sekolah rendah dan anak-anak sekolah menengah yang ni, Allahu Akbar, Ustazah rasa selalu lepas, subhanallah, tak nak kata majlis ilmu ni akan melembutkan hati kita kan, bila kita bagi ceramah dekat anak-anak tu sebenarnya mentarbiah Ustazah. Sebab apa? Subhanallah, bila berprogram dengan anak-anak sekolah rendah, anak-anak sekolah menengah, sama ada SBP ke tak SBP ke, sekolah menengah biasa ke,
bila ustazah cakap bab kematian, kita semua akan pergi anak-anak, dan kalau doktor ni kan dalam bab memang ustazah tulis semua dah. Contoh ustazah kata apa hala tuju hidup kita ni kan. Kalau pergi ke mana-mana sekolah pun, ceramah dekat mana-mana sekolah pun, soalan pertama ustazah akan tanya, what is your vision? Apa visi awak sebenarnya? Kan, yang jadi malas nak belajar apa semua ni, malas nak menghafal Quran ke, apa Quran mengantuk ke, bosan, lemau ke, ada sebab. Kadang-kadang vision tu tak clear pun. Kan? Jadi masa tu saya selalu tanya, visi apa? Oh 10A ustazah. Ada ustazah masukkan dalam buku ni, cerita dia. So panjang nanti kalau ni, nanti sahabat-sahabat boleh baca sendiri. Memang ustazah tulis. Dan ke mana-mana sekolah pun jawapan yang biasa diterima adalah, oh kita nak straight A ustazah. Sebab program motivasi kan, semua semangat lah. Habis program tu habis lah kan. Jadi ustazah tanya, okay anak-anak, lepas berjaya ni agak gimana? So bila ustazah kata anak-anak, kalaulah awak letakkan semua mindset awak tu, ustazah tanya, okay, vision yang pertama nak apa? Straight A ustazah. Yang kedua, nak cemerlang ustazah. Yang ketiga, nak cemerlang juga. Straight A juga. A, nampak? So pernah satu masa ustazah pergi ke sebuah sekolah lah yang kita kata tersohor di Malaysia ni kan. So masa tu ustazah kata, okay, jawapan yang sama juga, serentak semuanya menjawab, semangat jawab. Dan ustazah kata, anak-anak, adik-adik, kalaulah semuanya nampak straight A sahaja, kesian kat awak sedang berada di zon yang sangat sempit. Lepas tu tenganga lah. Kenapa pula kan? Bukan ke jawapan yang terbaik dia tu kan? Lepas tu saya kata okay, tak apa, kita rehat dulu. Nanti lepas rehat, nanti kita masuk semula. Ustazah akan terangkan kenapa. Masya Allah, Ustazah memandang anak ni macam anak sendiri lah yang ni kan. Mesti kita nak yang terbaik kan. Mesti kita nak generasi kita lebih baik daripada kita. Dan bila Ustazah waktu rehat tu lah, kaunselor cakap kat Ustazah kalau Ustazah tanya anak-anak ni, of course lah jawapannya nak straight A, sebab ramai sekali anak-anak kat sini kalau dapat, contohlah kita katakan 10 A1, 1 je A2. A2 bukan B. 10 A1, 1 je A2 contoh. Kan? Diorang takkan takut nak balik rumah sebab takut kena dengan bapak diorang. Kena marah, kena rotan, kena pukul. Kan? Sebab dalam kepala tu letak tak dapat straight A, jangan balik. Macam tu. Tapi itulah ustazah kat sini banyak ni, biasalah kat mana-mana sekolah pun tak solatnya, mencurinya. So ustazah dengan masuk balik masa tu, ni kisah benar lah Dr. Yani kisah benar yang membuatkan ustazah kuat untuk menulis buku Bangkit Wahai Anakku ni. Ustazah masuk dewan balik, ustazah kata, anak-anak, adik-adik, kenapa ustazah kata bila kamu kata semua nak straight A, tak salah, tapi ustazah nak betul tunekan balik kan. Sebab nanti kamu akan nampak, kalau tak dapat straight A tu stres. Bila tak dapat straight A rasa nak bunuh diri. Bila tak dapat straight A je habis lah kan. Baik-baik bercinta je, penat belajar lah dia kata kan. So saya kata anak-anak, cita-cita utama kita, impian kita, pertama kita nak jadi hamba yang Allah redha kan. Dan kita nak sangat masuk ke dalam syurga Allah. Bila kita letak target, ya Allah aku nak masuk dalam syurga. Sebab syurga ni tak mudah nak masuk kan doktor. Syurga ni tak mudah sangat nak masuk. Dia bukan mudah-mudah, okey semayang dapat masuk syurga. Allah melihat siapa yang takwa. Ahlul taqwa, siapa yang ahlul maghfirah, siapa yang banyak mohon ampun kepada Allah. Allah tengok ni penting awal tahun baru ni kita clear betul-betul vision kita, misi kita. Kan? Kadang-kadang orang nak rumah besar je ustazah. Saya nak gaji besar je. Kan? Saya nak ni je. Tapi kita terlupa, tu yang tu kita nak pergi tu akhirat tu nanti. Sebab kita dah tak boleh balik dah ke dunia. Kan? So bila ustazah cakap begitu kan doktor Yani, anak-anak ni memang menangis. Kan? Ustazah memang tak cakap ingat mak ayah kamu dia kamu balik, tak. Saya bukan jadi bercakap macam tu. Saya suka cakap bab neraka, bab syurga, bab kematian. Bayangkan doktor Yani, bila kita bercakap bab itu macam tengah-tengah anak-anak ni. Sedih sangat. Ya, macam dia orang macam baru tahu benda tu. Padahal belajar je kan. Tapi maksudnya kefahaman, kesedaran, penghayatan. Jadi masa tu subhanallah, ya Allah besarnya amanah aku ya Allah. Masa tu dia menangis dan pernah beberapa kali kan. Bila ustazah cakap kita semua nak masuk syurga anak-anak, ustazah hanya mampu boleh bercakap 2 jam je. Kan lepasnya awak akan bertebaran, awak jaga diri. Bila awak nak jadi orang yang Allah cinta, Allah akan jaga awak. Bila awak jadi, Allah sayang awak. Awak nak
cemerlang Ewan, mudah sangat Allah nak bagi. Kan? Awak nak kaya, Allah mudah sangat Allah nak bagi. Bila Allah dah cinta awak. Awak masuk dalam syurga nanti, itu yang paling utama anak-anak. Kita nak jadi yang macam tu. Bayangkan, Ustazah ni touching sikit lah kalau bila tu. Memang dia menangis, subhanallah, sebab jiwa anak-anak ni bersih. Kan? Dia nak jadi baik, tapi dia tak tahu macam mana nak jadi baik. Masya Allah, itu soalan yang selalu Ustazah dapatkan, Dr. Yani kan. Ustazah, saya mencuri. Ustazah, saya macam mana Ustazah, Allah nak tak terima saya balik. Dr. Yani kalau dapat soalan macam tu, macam mana Dr. Yani nak jawab? Kan? Ustazah, saya ni buat begini. Ustazah, Allah nak tak terima saya balik. Ya Allah, kan? Masa itulah Ustazah rasa, aku kena buat sesuatu. Kan? Dan Ustazah kata, nak jumpa satu anak-anak seluruh Malaysia, saya tak mampu. Jadi saya menulis buku. Dengan harapan buku ini akan sampai kepada ibu ayah di seluruh Malaysia, akan sampai kepada anak-anak yang akan membaca. Moga-moga sedikit sebanyak mereka baca isi-isi dalam buku ni, mereka akan kembali kepada Allah. Bukan Ustazah yang ni ke, tapi dia akan kembali kepada Allah. Sebab kalau Dr. Yani kata tadi dari sudut susunan, yes, memang Ustazah merenung, dan Ustazah memang menulis pukul 3 pagi. Ustazah tak tulis waktu kerja sebab memang tak sempat. Memang waktu menulis saya sebelum subuh sebab memang tak sempat. Bukan kau powernya, tak power pun. Sebab waktu kerja memang tak sempat. Sebab kita bekerja kan. Jadi memang waktu pagi, waktu anak-anak tidur, jadi itu je waktu yang sangat prioriti untuk saya menulis. Jadi masa itulah bayangkan kita dengan sayu, dengan syahdunya, dan kita membayangkan, ya Allah, andai kata aku pergi dulu, ya Allah, kan, apa yang anak-anak aku ingat, apa bekal kepada anak-anak, kan. Dan Ustazah memang cakap kan, Dr. Yani cakap kat anak sulung, cakap kat anak-anak semua, nanti kalau Umi dah tak ada, baca buku ni. Baca buku Bangkit Wahai Anakku ni. Dan Umi memang pesan buku ni, memang Umi tulis ni untuk you all nanti sentiasa ingat, kalau Umi dah tak ada, buku ni akan jadi wakil untuk korang semua ingatlah pesanan Umi. Masa itulah kot, wallahualam. Okey, terima kasih banyak Ustazah Ainun. Untuk pengetahuan semua pendengar, Ustazah Ainun ni juga merupakan seorang usahawan wanita, ya. Allah. Usahawan wanita, kita dapat usaha wanita ke apa? Beliau juga di samping menulis buku-buku, beliau juga buat bisnes sambal nasi lemak, sambal lodeh. Saya belakang. Cuma sambal hitam belum lagi, insya-Allah saya akan tempah nanti. Peminat setia kan. Dan juga Ustazah pun ada melaksanakan training. Kita bagi teaser sikit kan. Tu dia. Aduh, terharunya lah. Tu masak sendiri tu. Oh, Masya Allah. Masak dengan iman ke? Allah. Dan saya beruntung Ustazah Ainun juga sertakan buku Bangkit Wahai Anakku yang versi yang sebelum ni. Di samping yang ni saya sendirilah. Penonton semua boleh dapatkan. Memang sangat menarik. Saya bagi tahu bab 2 yang menceritakan tentang kematian. Saya rasa sangat berminatlah. Bab lain antara yang menyentuh hati saya ialah pada ketika ayah kepada Ustazah Ainun memberi pesanan sebelum Ustazah berangkat ke Mesir untuk melanjutkan pengajian. Pada waktu saya terfikir, saya menangis. Pada waktu tu saya terfikir betapa masyarakat Melayu lah kurang dalam memberi nasihat kepada anak dalam keadaan yang lembut dan mengesankan kan. Kemungkinan kita kurang untuk memegang umur-umur anak. Berpesan memberi wasiat, wahai anakku, jika sekiranya begini, wahai anakku, sentiasalah menunaikan solat kan. Mungkin kita kurang memberi nasihat sebegitu, sedangkan Al-Quran sudah mengajar kita untuk berpesan dengan lembut dan berpesan dengan ikhlas pada anak sebagaimana
kan? Saya kena betulkan niat saya balik. Saya bukan panel. Saya hanya moderator. Saya takut saya merampas mic daripada panel. Jadi apa pendapat Ustazah berkenaan konsep memberi nasihat dan memberi wasiat kepada anak-anak? Apakah kita Okey. Putus dah. Okey, Ustazah dapat tangkap ni sebab biasalah online ni yang gini lah cabaran dia. Okey, saya teruskan ya Dr. Yani. Mungkin saya dapat tangkap tadi soalannya. Soalannya adalah, betul kan soalannya adalah konsep memberi nasihat dalam Islam? Betul tak? Dengar tak? Memberi nasihat dalam Islam sebab dia lantun tu lambat sikit. Okey, baik. Dalam bab memberi nasihat kepada anak-anak, sebenarnya yang antara juga yang menguatkan Ustazah untuk tulis buku ni setelah Ustazah membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali. Masya Allah, nasihatnya pendek-pendek tapi sangat kita kata sentak. Dan saya ada masukkan nasihat Imam Al-Ghazali itu di dalam buku ni sebab saya rasa nasihat itu terlalu mahal. Dia nasihat tentang itulah kata ulama orang-orang saleh, mereka sangat ambil berat tentang disiplin, sangat ambil berat tentang disiplin. Dan antara dia sebut saya cari, dia kata kalau kita jadi bangun lambat, katakan suka bangun lambat kan, cuba tengok ayam berkokok. Sekejap saya cuba cari. Apa ni, sebab kita punya malam ni tak plan pun kan. Kita pakai cakap je. Okey, dia sebut, Imam Al-Ghazali sebut, wahai anakku, tengok macam mana ayam berkokok. Kalau lah ayam berkokok tu kan, pagi-pagi ayam kan berkokok bangun pagi. Kalau kita pun tak bangun-bangun lagi, teruk sangat kita ni lebih pada ayam. Itu kata-kata dia, Masya Allah. Tu yang saya rasa wow, sentapnya kan. Dan benda ni terus saya rasa semangat sangat bila baca kata-kata Imam Al-Ghazali, Masya Allah. Itulah bila ulama menulis. That's why sebenarnya dalam bab memberi nasihat, contoh Dr. Yani sebut tadi tentang Abah Ustazah lah bagi nasihat kan. Saya bersyukur, Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan masa kecil serba kekurangan, biasalah kita bukan orang senang, tetapi Ustazah rasa sangat kaya dengan nasihat daripada kecil kan. Dan nasihat Abah Ustazah ni sebab dia bukan all the time duduk dengan kita, tetapi bukanlah sepanjang masa ada dengan kita, mak yang lebih banyak masa dengan kita, tapi bila dia ada dia akan bagi nasihat. Masya Allah. Dan betul kan Dr. Yani masa kalau baca bab pergi Mesir tu, sebenarnya Ustazah fikir banyak kali nak masuk ke tak bab ni kan. Tapi Ustazah letak mindset, ya Allah, moga-moga ibu ayah yang dah buntu dah nak buat macam mana dekat anak-anak ni. Sebab ramai sangat yang kita jumpa kan, mak ayah yang Ustazah dah cakap dah Ustazah dah ni tapi tak nak berubah pun Ustazah. Macam mana nak buat, nak lembutkan hati anak. Anak cakap macam ni dia balas macam ni, balas macam ni. Jadi Ustazah kata dalam hati Ustazah lah, Ustazah renung-renung balik apa yang membuatkan aku ni cepat sangat lentur bila mak ayah bagi nasihat. Sebab kita kadang-kadang kan Dr. Yani, dia beza nasihat dengan bebel beza. Cuba kita renung-renung balik tahun 2020 kan. Tahun 2020 kita bercakap dengan anak, banyak bebel ke banyak nasihat? Sebab kita lebih banyak zaman hukum Ustaz. Jadi macam contoh. Jadi anak jadi timid je. Kita banyak memberi arahan, kita banyak bercakap. Bila kita bercakap dengan anak, kita banyak bagi arahan. Kemas mainan tu, lepas makan letaklah dekat sinki pinggan. Adakah itu nasihat? Arahan kan. Jadi sebab tu anak ni mindset dia, Umi bising, mama bising je, nampak bising. Tapi cuba kita renung macam mana nasihat. Contoh Ustazah petik nasihat ibu kepada Sufyan Ats-Tsauri. Masya Allah, orang saleh dalam bab 3 ke bab 4 lah.
Sebabnya Ustazah buku ni pun kan Dr. Yani, Ustazah pun nak nasihat anak, Ustazah baca dulu buku ni. Kan, sebab kita nak susun ayat yang mana yang bagi anak-anak ni, dan mulakan nasihat. Kalau kita tengok Luqmanul Hakim kan dalam Al-Quran kan, wahai anakku, ya bunayya, kan dia sebut, mana ada kata hoi, mana ada bagi nasihat macam tu kan. Bagi nasihat ni dengan kalau kita kata kalau Ustazah sebut zaman dulu kata yelah dia orang ni Ustazah, dia orang zaman dulu tak sama zaman sekarang. Okey, zaman sekarang berdasarkan pembacaan Ustazah, berdasarkan apa yang kita tengok cara orang soleh kan, dia bercakap dengan anak-anak. Pertama sekali kalau anak-anak kita mulakan dengan pelukan dulu, peluk anak, usap anak, bagi tahu kita sayang dia. Gunalah cara wahai anakku, anak sayang, abang sayang. Dia sebab Dr. Yani sebenarnya ramai sekali anak-anak pada zaman kini dia tak tahu pun yang mak ayah dia sayang dia. Ramai sangat. Dia, bila kata mak ayah saya tak sayang saya, mana ada mak ayah dalam dunia ni tak sayang anak. Kan kita kata macam tu lah. Kalau contoh kita, Allah takkanlah tak faham kot. Mana ada mak ayah tak sayang anak. Tetapi anak-anak ni dia terlalu rindu nak dengar mak atau ayah dia cakap sayang sangat kat kakak, sayang sangat kat abang. Masya Allah. Kan? Dan dalam bab mendidik anak, Ustazah sangat belajar dengan cara, selalu belajar uslub Luqmanul Hakim kan, bagi nasihat kat anak dia. Cuba kita perhatikan nasihat dia. Yang ni, Kak Dr. Yani kan, kalau kita nasihat anak, cuba kita renung-renung kan, kita banyak nasihat anak dalam bab yang kita kata bab sekitar rumah kita je. Contoh, lepas makan masuk pinggan, baju tu jangan sepah, letak dalam makul. Kan? Jarang sekali ibu ayah bercakap tentang akidah. Kan, jarang sekali anak ayah atau ibu berpesan tentang semayang. Jaga solat sayang, jaga solat. Ustazah kan sekarang ni memang fasa anak tengah nak belajar solat kan, dah kata kan, memang kita semua mak ayah rasa semua struggle bila anak start 7 tahun, dah start struggle lah. Sebab Nabi pesan umur 7 tahun ajak mereka solat, umur 10 tahun dah kena rotan dah. Dia bukan untuk mendera je, untuk disiplin. Kan? So kalau mak ayah tak solat, something wrong lah, sangat masalah lah. Jadi anak tu bayangkan nasihat. Kalau umur 10 tahun kita terus marah dia pun tak faham kenapa sampai macam ni sekali. Lantas solat itu tidak menjadikan dia satu benda kelazatan, tapi menjadikan dia mindset dia tak best semayang sebab selalu kena hukum. Kan? Jadi kita mulakan dia seawal usia, kita mulakan dengan nasihat anak, semayang nak, Umi tak boleh 24 jam dengan awak, tapi Allah 24 jam ada dengan awak. Kan? Umi tak boleh nak tengok, Umi tak boleh nak tolong abang, nanti abang pergi asrama, abang pergi bila-bila pergi jalan-jalan, Umi tak boleh sama-sama dengan abang, tapi Allah ada dengan abang. Bila abang solat, Allah sayang abang. Nanti bila Allah sayang abang pergi mana-mana nanti mudah, hidup mudah, orang sayang. Itu skrip Ustazah sebenarnya, memang dah kata rotate hari-hari. Sebab apa? Luqmanul Hakim pesan apa dekat anak dia? Jangan syirik kepada Allah. Kan? Solat. Betul. Kan? Luqmanul Hakim pesan apa? Sampai tahap cantik pesanan yang subhanallah. Jangan atas muka bumi ni jangan sombong. Gitu pesan dia. Kan? Masya Allah, akhlak. Dia jadi baik dan dia ajak orang kepada kebaikan. Sebab tu dalam bab menasihati anak-anak, Ustazah boleh katakan beza anak kita dengan sesiapa sahaja. Bezanya kita nak bina hubungan dan anak itu terasa mana dengan kita sebagai ibu ayah kan, berbanding dengan orang lain adalah nasihat. Maksudnya bila kita menasihati anak-anak, percayalah satu masa nanti insya-Allah nasihat yang tulus, yang ikhlas daripada hati tu sangat anak ingat. Sebab tu Ustazah memang cerita pengalaman dalam buku ni kan. Abang Ustazah dia masa nak pergi Mesir, mula-mula nak pergi Mesir dah lagi tak biasa berjauhan, tak biasa nak keluar, nak pergi Darul Quran ni. Saya memang duduk sekolah menengah kat Pahang. Nak pergi Darul Quran kat Selangor memang sebelah negeri tu pun lah, menangis tak isak-isak kan, homesick kan. Lepas tu nak pergi Mesir pula, ya Allah, macam
macam mana nak pergi Mesir ni kan, kan rindu kat mak abah kan. Masa tu Ustazah memang cerita kan dalam buku ni kan Dr. Yani kan, memang menulis tu menangis-nangis kan, ya Allah macam mana nak cerita kat orang ni kan. Sebabnya memang masih basah dalam ingatan. Mak ayah kita mungkin tak berapa nak ingat dah, tapi kita memang ingat. Sebab masa nak pergi Mesir tu, abah Ustazah nanti sahabat-sahabat boleh baca yang lain. Ustazah nak fokus kepada nasihat saja. Dia memang bekalkan satu surat yang memang dia pesan abah tak dapat bersama dengan ayah kan. Tapi bacalah surat ni, rasakan yang abah ni selalu, mak dengan abah ada selalu. Masa tu memang berat nangis kan. Dan betul, ya Allah, betul sangat Dr. Yani, betul sangat. Surat tu Ustazah baca hari-hari. Letak dalam diary, baca hari-hari. Homesick satu cerita lah. Lepas tu memang rasa lemas mak duduk kat negara orang kan, dengan kasar Arabnya, kita rasa macam dah sedihnya, rindunya nak balik kan. Bila baca balik abah Ustazah memang tulis daripada hati, tulus. Wahai anakku, anak-anak tercinta. Memang gitu ayat dia. Anak-anak tercinta, belajar sungguh-sungguh, ilmu je yang boleh ubah kehidupan kita. Sampai dah hafal dah. Ilmu je boleh. Dulu masa kecil anak-anak makan nasi ikan singgang buduk apa yang ada je. Maksudnya Abah Ustazah memang Masya Allah, surat tu mendatangkan, membangkitkan aura yang sangat luar biasa. Sampai saya kata, aku kena berjaya, aku kena, dah tak nak dah ingat yang sedih-sedih dulu, yang tak pandai-pandai dulu tu kan. Yang tu aku mesti kena juga bawa balik kejayaan. Masa tu lah betul, Masya Allah, surat daripada seorang ibu ayah. Sampailah sekarang kan Dr. Yani, kalau ada mak-mak yang selalu mengadu kat Ustazah kan, macam mana Ustazah nak buat, saya tak tahu dah nak buat macam mana dengan anak saya. Ataupun contohnya isteri, dia dah tak tahu dah nak buat macam mana kat suami dia, nak nasihat macam mana kat suami dia kan. Saya kata dia sampai berdoa, dia sampai tu pernah tak tulis surat, saya kata. Tak pernah ayat Ustazah jarang dia kata. Betul, tips rumah tangga ni sebenarnya. Okay. Betul. Kalau kita tulis WhatsApp, suami kita boleh delete. Sebab dia nampak kita kerja bergaduh lah kan. Kalau tulis WhatsApp, anak kita boleh delete kan. Tapi tulis surat daripada hati. Sebelum tulis surat tu baca bismillah dulu. Bacalah ya Allah ya Latif, lembutkan hatiku ya Allah, lembutkan hati anakku ya Allah. Ya Allah, ini daripada tangan seorang ibu ya Allah. Aku nak sangat sampaikan nasihat ni. Saya kata tulis surat. Sebab anak-anak kalau dia tak tahu pun kadang-kadang lubuk hati ibu dia yang paling dalam. Sebab dulu masa kecil kita selalu banyak bagi arahan pada dia, kita selalu garang dengan dia, kita menyentuh dia pun kalau kita cubit dia. Jadi dia tak ada memori yang dia ingat nasihat kita. Jadi cuba dengan menulis surat, tulis surat daripada hati. Tak payahlah puitis sangat kan, tak faham pula. Tulislah, wahai anakku, mama sayang sangat anak mama, jadilah anak yang soleha. Dia kata mama pergi dulu, jaga solat nak. Pesan macam tu. Sebab apa, tengok kepada Ibu Sufyan Ats-Tsauri contohnya. Ustazah rasa berpuluh kali Ustazah baca tulisan pesanan ibu kepada Sufyan Ats-Tsauri, tapi terasa sangat keikhlasan, ketulusan, kejujuran, deep sangat pesan dia. Dia kata apa? Ada dalam buku ni, nanti cari, ibu kepada Sufyan Ats-Tsauri berpesan. Carilah memang buku ni memang untuk bekalan ibu anak dan ayah, mak ayah semua. Kan? Sebab kadang-kadang kalau kita bacalah buku, belajarlah, anak pun sampai situ je. Cuba tengok macam mana pesan ibu kepada Sufyan Ats-Tsauri. Dia kata apa? Sebab Sufyan Ats-Tsauri ni dia Masya Allah orang yang saleh, ulama kan. Dia nak tolong mak dia, sama-sama cari rezeki sebab anak yang baik kan. Mak dia kata apa? Wahai anakku, jangan bimbang tentang belajar kamu nak belajar, jangan bimbang. Mak akan cari rezeki melalui pintalan dia sebab dia orang kata pintal benang kan. Dia jadi itu kan. Itu kerja dia. Jangan bimbang dalam bab nak cari, nak pergi belajar ni. Kalau bawa ke zaman kita ni, jangan bimbang, mama akan kerja sungguh-sungguh, cari rezeki, belajarlah, awak belajar je, tugas awak belajar je. Masya Allah. Dan Sufyan Ats-Tsauri, ibu dia kata apa? Yang ni yang Ustazah suka sangat dan Ustazah selalu merenung Dr. Yani. Aku dah buat ke? Ataupun aku dah nasihat ke anakku macam tu kan? Dia kata apa? Sekiranya kamu dah belajar 10 kalimat,
perhatikan Ustazah cari tak puas pula bila tak rujuk buku kan. Itulah orang suka buku ni kan. Okay, bab 4 kan tak silap Ustazah. Ustazah letak di awal supaya anak-anak ni start belajar nanti. Bila belajar dia terus ingat pesan kepada Ibu Sufyan As-Sawri ni. So okay, ni dia. Muka surat 29 Dr. Yani. Yang ni, muka surat 29. Okay. Dia kata, wahai puteraku, tuntutlah ilmu dan aku akan membiayaimu dari pintalanku. Dia kata, wahai puteraku, jika engkau telah mencatat 10 kalimat, maknanya dah belajar 10 kalimat kan, dah mencatat 10 kalimat. Kita bukan 10 kalimat, 10 kitab kan. Maka perhatikan, adakah engkau telah bertambah takut, sabar dan sopan? Adakah engkau telah bertambah takut kepada Allah, dah bertambah sabar dan sopan? Masya Allah. Jika tidak berlaku sedemikian, maka ketahuilah bahawa semua kalimat tadi akan membahayakanmu dan tidak bermanfaat bagimu. Allahu Akbar. Saya ulang balik. Jika tidak berlaku, kalaulah kita ni menuntut ilmu, tapi ilmu tu tak membuatkan kita takut kepada Allah, tidak mendidik diri kita ni lebih menjadi orang yang sabar dan tidak mendidik kita menjadi orang yang sopan, berakhlak, beradab, taklah mudah cakap leza-leza je ke orang, kan? Maka kalau tak berlaku sedemikian itu, ketahuilah bahawa semua kalimat tadi, semua yang dah belajar tadi akan membahayakanmu dan tak bermanfaat pun untuk kamu. Memang rasa subhanallah. Nasihat pada seorang ibu. Seorang ibu, sebab tu disebut al-ummu madrasatun. Iza addataha fa'addata sya'ban taibal a'raq. Ibu adalah madrasah pertama kepada anak-anak. Dia bukan bermaksud ayah tak penting, ayah sangat penting. Tapi ibu adalah madrasah pertama kepada anak-anak. Madrasah pertama kepada anak, sekiranya kamu mempersiapkan ibu tadi kepada dengan persiapan terbaik, maka kamu sedang menyiapkan generasi yang terbaik. Wallahu a'lam. Okay, Alhamdulillah. Sangat terkesan ya. Saya tertarik dengan bagaimana kita memberi nasihat kepada anak-anak ni. Kalau kita lihat kan, masyarakat kita seringkali macam menurunkan legasi, macam contohnya perniagaan kepada anak-anak kan. Beli takaful kad, medical card dan sebagainya hanya untuk well-being anak-anak setelah kita tiada. Betul. Tapi seramai mana kita ni, apakah kita merasakan perkara sedemikian penting, sepenting wasiat untuk diturunkan kepada anak-anak setelah kita tiada? Betul. Iaitu kadang-kadang kita perlu fikir bahawa kita perlu menurunkan legasi religious card di samping medical card. Medical card ada, takaful ada dan sebagainya. Agama penting untuk diturunkan kepada anak-anak sebagai legasi kita dan sebagai pembawa, pembantu dan pemberi cahaya kita di kubur mimpi. Masya Allah. Buku ni yang menariknya ialah dia besar. Jauh boleh nampak jauh daripada anak-anak saya yang nombor 2 atas ni. Daripada jauh lagi, ni Umi buku Nabi ke ni? Dia tanya. Sebabnya menarik. Dan dia suka bedek. Ni apa Umi? Dia suruh kita cerita. Dan kita, Masya Allah. Saya kira Ustazah ini sangat bagus dalam menukilkan skrip doa. Sebab dalamnya dia banyak tahu skrip doa yang mudah. Jadi apabila kita belik, sebenarnya kita boleh saja berdoa macam ni. Kan? Kadang-kadang kita nak berdoa, tapi kadang-kadang kita we just don't know how to put in words. Kan? Kita tak tahu nak letak perkataan macam mana untuk kita berdoa tu. Dan buku ini mempermudahkan kita untuk berdoa. Alhamdulillah, memang saya sangat suka dan saya sangat sarankanlah ibu bapa untuk membeli dan menggunakannya dalam proses pentarbiahan anak-anak. Kadang-kadang dalam setiap tajuk tu dia macam ada ringkasan, ada point dan sebagainya. So dalam waktu luang kita boleh belik-belik bercerita pada anak-anak. Saya rasa itu paling memudahkan ibu bapa lah
Kadang-kadang ibu apa ni kalau buku tebal-tebal, kecil-kecil, sampai tak makan dan sebagainya, susah kan. Betul. Bila buku sebesar ini, sebesar A4, budak-budak pun suka bedek dan sebagainya lah. Yang tu antara kredit yang baiklah untuk Kak Ainul, Ustazah Asyik, Ustazah Ainul dan Ustaz Asyik dalam pembikinan buku ni. Alhamdulillah. Sedar kita dah dekat 1 jam Ustazah. Masya-Allah, dekat. Tapi saya sendiri rasa tak puas lah dengan perkongsian Ustazah. Tapi Alhamdulillah saya rasa 163 muka surat saya sudah baca, dan apa yang Ustazah terangkan tadi saya rasa sudah mencakupi the whole book lah, buku itu sendiri. Gistnya di mana Ustazah tekankan, topik mana yang saya terasa sampai ke lubuk hati, Alhamdulillah saya boleh sampaikan dan Ustazah juga boleh highlightkan kepada masyarakat. Untuk last kali lah, saya rasa dah dekat 1 jam kita bersiaran. Apa harapan Ustazah terhadap buku ini dan juga masyarakat? Masya Allah. Allahu Akbar. Pertama yang saya ucap jazakumullah khairan katsira, sebabnya seolah-olahnya momen buku ni sangat memahami jiwa-jiwa penulis seperti saya lah kan. Sebab niat saya menulis bukan untuk diri sendiri semata-mata. Menulis ni adalah kita nak tinggalkan legacy, sebab contoh kita membaca kitab-kitab tafsir Ibn Katsir, kita baca kitab tafsir Al-Munir, kita baca kitab Ibn Qayyim kan. Subhanallah, kata-kata mereka tulis dah berapa tahun dulu dah, tetapi masih sekarang kalau kita baca ulang-ulang kita tak rasa jemu pun. Subhanallah, kerana keikhlasan mereka. Sebab tu harapan saya kepada buku ini adalah buku ini sampai kepada seluruh anak-anak di seluruh Malaysia, insya-Allah, kan, dan sampai di tangan ibu ayah di seluruh Malaysia. Untuk anak-anak akan dapat rasa yang bila baca buku ni dia rasa betul mak ayah dia yang nasihat dia. Dia rasa betul ini adalah sebenarnya, wahai anak, Ustaz nak cakap macam ni, wahai anak-anak, sebenarnya kata-kata ni lah yang mak awak nak sangat nasihat kat awak. Sebenarnya macam tu lah kan. Sebenarnya mama pun nak sampaikan macam ni dekat awak. Tapi baca je lah buku ni kan, mudah fahamnya gitu. Untuk mak ayah pula, buku ni Ustazah harap sangat, Dr. Yani Ustazah harap dan Ustazah doa sangat kat Allah, ya Allah, kalau tak banyak pun sikit, moga-moga bila mak ayah baca buku ni dia terbit keinsafan. Dan memang kali pertama pun kita dapat respon kan daripada seorang ibu, dia sebenarnya beli kat anak dia, tapi bila dia baca dulu dia menangis dulu dan dia kata, ya Allah Ustazah, dia rasa macam satu demi satu deep tu kan. Sebab memang Ustazah tulis tu daripada hati, sebab Ustazah tak rasa nak sedarkan diri sendiri kan, apa yang kita nak anak-anak nak bagi kepada anak-anak yang terbaik kan, sebab kita ni kurang baik kan, kita nak anak-anak lebih baik pada kita. Sebab tu saya harap sangat bila mak ayah membaca buku ni, dia akan rasa, ya Allah, moga-moga aku masih sempat nak bonding time dengan anak-anak. Dan buku ni moga-moga semua rumah dia boleh buat sempena tahun 2021 ni, semua rumah manfaatkan antara maghrib ke isyak, baca je satu bab tak panjang pun, dalam panjang-panjang pun 2 muka setengah je kan. Dalam buku Bangkit Wahai Anakku ni, minta anak baca, anak seorang baca, ataupun kalau anak tak nak baca, mak baca dan cerita kat anak, dulu pun ibu pun macam ni juga, belajar kat sini, gini, cerita yang relate yang zaman dulu. Sebab kadang-kadang zaman kita kecil ke kan, dan boleh tambah nasihat-nasihat lain supaya subhanallah, saya sedang membayangkan betapa bila keluarga, anak, mak duduk sama-sama taklim kan, belajar sama-sama, barakah, keberkatan, redha, mencurah-curah rahmat daripada Allah kepada rumah tangga kita, insya-Allah. Maka saya doakan semua pembaca buku Bangkit Wahai Anakku, moga-moga Allah kurniakan ketenangan, kebahagiaan, kasih sayang Allah cemerlang di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Assalamualaikum. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah di atas harapan yang cukup merisaukan. Saya kira kita ngam-ngam 1 jam kita bersiaran. Alhamdulillah. Terasa seperti sekejap saja masa berlalu. Alhamdulillah, untuk kali ini kita
berjaya untuk main book time series 1, insya-Allah akan datang kita akan jemput lagi. InsyaAllah. Mungkin kita akan berbicara tentang syurga insya-Allah lagi InsyaAllah. sekali. Boleh. Dan sebelum kita offkan siaran kita, sekali lagi saya sedap, mana sedap, boleh tepah di website hadithtraining.com. Okay. Ada sambal lodeh, iaitu sambal okey. Selain pada tu ada sambal lodeh, sambal ikan patin, sambal petai. Ini kira macam iklan makanan dan juga buku. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa kita dah sampai ke penghujung siaran. Semoga perkongsian pada malam ini akan memberi manfaat yang cukup besar kepada masyarakat. Saya kira buku Ustazah Ainul Mardiah ni boleh dijadikan satu panduan dan juga silibus, salah satu silibus dalam pertabihan anak-anak, insya-Allah. Ustazah, semoga Allah merahmati Ustazah. Kirimkan salam saya kepada suami dan keluarga Ustazah, dan insya-Allah lagi dalam rancangan-rancangan seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.